Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini 25 Julai 2021, hari Ahad. Kita akan menyambung pelajaran darjah 6 kita dalam perkara jenayat. Yang mana pada hari ini kita akan lihat pelajaran 4, iaitu berlumba dan memanah ataupun al-musabaqah wal munadalah. Okay, apa musabaqah dan munadalah ni? Okay, mari kita cuba lihat. Okay, baik. 4.1 pengertian berlumba dan memanah ataupun al-musabaqah wal munadalah. Okay, al-musabaqah apa artinya? Al-musabaqah bererti perlumbaan seperti lumba kuda, lumba lari dan berenang. Jadi musabaqah ni maksudnya ialah perlumbaan. Kemudian al-munadalah bererti peraduan yang melibatkan lontaran lembing, memanah dan menembak. Kalau musabaqah perlumbaan, munadalah ialah peraduan. Okay, itu pengertian dia. Okay, seterusnya kita cuba tengok 4.2 dalil perlumbaan dan memanah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-60, artinya dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu. Maksud ayat ini ialah Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya bersedia dengan kekuatan yang ada supaya kita dapat menakutkan pihak musuh. Supaya mereka bila lihat tentera Islam, mereka rasa takut dan mereka tak jadi nak menyerang. Bahkan mereka tertarik untuk masuk dalam Islam. Okay, itu tujuan kita supaya persiapkan diri awal-awal sebelum berperang. Kuatkan jasmani. Okay, seterusnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Okay, kita lihat artinya. Okay, ini hadisnya. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlumba dengan kuda yang telah dikuruskan daripada Al-Khafya, ni nama tempat Al-Khafya ni nama tempat, sehingga Saniyatil Wada'. Saniyatil Wada' pun nama tempat, dan baginda berlumba dengan kuda yang belum dikuruskan dari Saniyatil Wada' ke Masjid Bani Zarik, dan adalah Ibnu Umar antara yang turut berlumba. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri juga berlumba kuda. Nampak? Berlumba juga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kuatkan diri. Selain daripada kuatkan kuda itu sendiri. Jadi maksud sekarang ni tak ramai yang boleh menunggang kuda. Tapi Nabi perintahkan kita, Nabi suruh kita supaya tunggang kuda. Sebab Nabi sendiri pun berlumba kuda. Okay, seterusnya. 4.3 hukum perlumbaan dan memanah. Hukum perlumbaan dan memanah adalah harus. Harus. Ulama telah sepakat dalam perkara yang bermanfaat bahawa peraduan untuk jihad dan kesihatan dibolehkan bagi mereka yang belajar ilmu peperangan untuk beradu kemahiran dan makruh untuk meninggalkannya. Jadi hukumnya adalah harus, bahkan menjadi sunnah sebab Nabi sendiri buat, dan makruh apabila ditinggalkan. Jadi jangan ditinggalkan antara sukan-sukan yang disebutkan dalam pelajaran kita hari ini, iaitu berkuda dan memanah. Lagi satu berenang. 3 ni. Okey, seterusnya kita sambung. Okey, hukum seterusnya. Hukum seterusnya. Di sini disebut hukumnya sah. Perkaranya berlumba dan bertaruh atas binatang yang boleh mendatangkan manfaat pada peperangan, seperti menunggang kuda, unta, gajah, bagal dan khimar. Kat tepi ni dah ada
terangkan apa tu baghal dan khimar. Nanti kita tengok. Dalil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la sabaqa illa fi naslin au khuffin au khafir. Artinya tidak boleh mengadakan ganjaran untuk pertandingan kecuali dalam memanah lumba unta atau kuda. Dia maksudnya kalau dengan tujuan peraduan ni maksudnya macam pertandingan lah, pertandingan lumba kuda. Di sini lagi ada lumba unta, kemudian gajah dan sebagainya ni. Maksudnya hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus dan dibolehkan. Dibolehkan. Itu hukum yang pertama. Tadi hukum yang tadi kita lihat harus. Yang di sini disebut sah. Haruslah. Sama juga harus. Okey. Info, kita tengok info ni, khimar. Khimar ni apa? Keldai. Keldai. Kemudian baghal. Baghal ialah kacukan antara kuda betina dan keldai jantan. Bertaruh, wang yang dikeluarkan dipasang dengan tujuan berjudi. Okay, jadi yang dihukumkan sah ni tadi bertaruh tetapi bukan menggunakan wang pertaruhan. Dia ada ganjaran lain, bukan hasil daripada wang pertaruhan. Wang pertaruhan ni maksudnya begini. Kita keluarkan duit untuk berlumba tadi, ataupun kita masuk peraduan tu tadi. Duit yang kita keluarkan tadi dikumpul. Siapa yang menang dia dapat. Itu bertaruh dan jadi judi. Tapi kalau ada ganjaran lain ataupun ada pihak lain yang keluarkan hadiah, sponsor hadiah, maka itu tidak dikira sebagai judi. Okey, kita sambung lagi. Tidak sah bila berlumba dan bertaruh dalam permainan yang melibatkan kesihatan seperti berenang, jalan kaki, lumba lari, bermain pedang dan lumba perahu. Ini hukumnya ialah tidak sah. Kita tak boleh bertaruh dalam permainan yang melibatkan kesihatan. Kemudian harus sekiranya tiada sebarang pertaruhan dan tidak bercampur perkara yang diharamkan seperti pendedahan aurat yang bercampur antara lelaki dan perempuan atau tidak patuh syar'i. Hukumnya adalah harus. Kemudian haram bertaruh atau melagakan binatang seperti kambing atau ayam dan sebagainya. Jadi ini adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Kita kena tahu dan kena faham. Dan kalau kita nak bertaruh ataupun kita nak masuk jadikan dia sebagai peraduan ataupun perujian dan sebagainya, perlulah ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Seterusnya kita lihat lagi. Okey, baik, latihan 1, tuliskan pengertian al-musabaqah dan al-munadalah. Kemudian yang kedua, apakah hukum al-musabaqah dan al-munadalah? Okay, hukum ni senang saja, awak tulis je lah hukumnya apa. Kita dah lihat tadi. Kemudian pengertian ini saya nak satu-satu. Senang saja kerja kita pada hari ini. Awak pun baru naik cuti sekolah. Jadi saya tak nak bagi awak kerja banyak-banyak dulu untuk mula-mula ni. Tapi yang penting awak siapkan. Okey. Baik, seterusnya saya nak, kalau kamu dah tonton video ni, sila tinggalkan nama di ruangan komen sebagai bukti yang awak telah pun mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa kerja tolong hantar pada saya. Okay, saya rasa itu saja untuk darjah 6 hari ini. InsyaAllah kita akan sambung di lain hari. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.